Persempadanan semula sebenarnya adalah satu perkara yang tidak baik di dalam proses demokrasi. Tetapi dalam bahasa Inggerisnya ada sebenarnya perkataan persempadanan semula ni boleh pecah pada dua, iaitu gerrymandering dan juga delineation, iaitu lukis garis semula. Yang apa yang saya nak bahaskan, terangkan pada hari ini adalah proses gerrymandering. Gerrymandering merupakan satu proses persempadanan semula pilihan raya di mana proses persempadanan tersebut berat sebelah kepada satu parti yang mana memenangkan parti tersebut berbanding dengan parti-parti lawan. Dan proses ini sering kali berlaku sebelum pilihan raya. Dan untuk mengetahui apa benda yang saya cakap semua ni, jom kita tengok video berikutnya untuk tunjuk bagaimana proses gerrymander berlaku. Pada 27 hari bulan Januari 2022, akhbar The New York Times telah mengeluarkan satu game ataupun trivia yang mana menunjukkan bagaimana persempadanan semula kawasan pilihan raya ini boleh dilakukan, yang mana parti yang tidak mendapat majoriti 50% undi boleh memenangi pilihan raya dengan mudahnya. Yang mana terdapat adalah hypothetically dua parti yang akan bertanding, tapi sebenarnya banyak juga, tapi biasanya yang lukis ni satu parti je ya, itu cerita lain. Dan walaupun terdapat beberapa terdapat beberapa peraturan yang perlu diikut, sebagai contoh perlu ada kawasan kerusi yang didominasi, kerusi yang mana majoriti pengundinya adalah golongan minoriti. Di dalam konteks negara ni mungkin yang kawasan yang bukan Melayu, cakap mudah lah. Jadi kalau kawasan ni kebiasaannya diwujudkan untuk supaya setiap kaum mempunyai wakil di dalam parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Itu sedia maklumlah. Dalam satu negeri ataupun satu daerah ni lukisan boleh dibuat mana-mana saja suka hati, tetapi dengan syarat ada kerusi minoriti dan juga kawasan tu mestilah sepadat yang mungkin. Sebab kalau katalah parlimen yang macam ni rupa, sebenarnya sebab sempadan tak nampak dalam dunia betul, jadi kita tak tahu sama ada rumah ni, taman ni mengundi kat kawasan mana. Jadi kalau compact ni katalah mungkin satu taman ataupun satu bandar mengundi di dalam satu kawasan parlimen atau dun yang sama. Okey, jom kita mula. Anti-Hexopolis. Anda ialah seorang wakil daripada Parti Kuning di dalam Suruhanjaya Pilihan Raya untuk melukis semula persempadanan pilihan raya. Dan di dalam game ni, Parti Kuning hanya mendapat kurang daripada 50% daripada jumlah undi ataupun pusat daerah mengundi PDM di dalam pilihan raya lalu. Tapi Parti Kuning boleh menang. Walaupun dengan ada hukum kena buat secara compact, kena buat secara rapat-rapat, ada wakil pelbagai kaum, sebenarnya Parti Kuning boleh menang. Mari kita mulakan. Okey, ni kawasan ni dan kawasan ni merupakan kawasan yang mana majoriti maknanya bukan satu kaum atau etnik yang sama. Okey, hypothetically mungkin kawasan bandar besar. Dalam negeri ni ada 9 kerusi, nak menang kena ada 5. Dan kalau nak menang satu kerusi, kena menang sekurang-kurangnya 8 daripada pusat daerah mengundi. Jom kita mulakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dah. Tapi tak kalau lukisan tu je mestilah lengkap sekali. Kita masuk lagi ni ala-ala kandang kan. Mat satu je, satu kawasan minoriti. Dah mat. Satu kawasan, satu kerusi, satu kawasan dah siap. Kemudian mana lagi? Kuning setakat ni dah menang dua kerusi. Jadi mana lagi? Satu di sini. Sebab kadang-kadang dalam satu bandar pun ataupun dalam satu pekan taman pun, sebenarnya boleh terbelah pada dun ataupun kawasan parlimen yang berbeza. Itu adalah hakikat realiti kat Malaysia ni. Sebab tu kadang-kadang macam saya sendirilah nampak kawan-kawan walaupun tinggal tak sampai pun 2 km daripada tempat tinggal, dekat tempat studio ni lah, studio ni. Tapi mereka tapi kawan-kawan yang tinggal dekat taman lain, walaupun dekat, naik motor naik kereta 5 minit sampai, member dia mengundi kat parlimen lain. Walaupun dalam bandar yang sama, walaupun dekat jalan besar yang sama. Jadi dua kuning kena ada lagi 2 4
Okey, satu lagi kursi. Untuk ni sebenarnya kuning dah menang dah pun. Jadi yang lebih ni kira macam cukup kuota lah, bagi muka lah, kesian. Walaupun mendapat kurang daripada 50% PDM, Pusat Daerah Mengundi, Parti Kuning masih boleh menang dalam pilihan raya dengan cara ini. Seperti mana yang ditunjukkan di dalam trivia yang daripada New York Times, sebenarnya proses gerrymander persempadan sebulan ni tidak baik untuk demokrasi yang sebenar. Sebab proses gerrymander ni menyebabkan berlaku ketidakseimbangan di dalam perwakilan, di dalam dewan legislatif, parlimen, Dewan Undangan Negeri. Dan sebab itu boleh dikatakan macam bandar, kita lihat di dalam perspektif Malaysia, bandar-bandar besar di Malaysia kebiasaannya kursi parlimen mungkin ada 1 ataupun 2, terutamanya ibu-ibu negeri lah, terutama di luar Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpur sebenarnya ada 12 kursi, 9 ke 10 tu tak ingat. Dan kawasan-kawasan luar bandar, satu daerah, walaupun satu daerah tu mungkin tak sampai pun 100,000 penduduk, mungkin 200,000, ada lebih kurang ada 2-3 kawasan parlimen di dalam ni, dan pecah lagi Dewan Undangan Negeri. Jadi berlaku ketidakseimbangan di dalam jumlah pengundi dan juga jumlah penduduk di dalam sebuah kawasan konstituensi pilihan raya. Dan ini adalah guna gerrymander supaya lukis-lukisan ni parti yang ni menang. Dan mengambil contoh daripada apa yang ditunjukkan oleh Jeffrey Chia Institute, ditunjukkan bahawa apabila berlaku persepadanan semula, pusat daerah mengundi yang mungkin cenderung pada parti ini akan dialihkan ke kawasan parlimen yang lain, supaya jumlah undi tu boleh rubah-rubah. Sebab biasanya kawasan satu PDM, pusat daerah mengundi, dia akan cenderung pada undi satu parti yang sama sebab satu kawasan. Jadi kalau alih ni mungkin jumlah majoriti boleh berubah ikut ialah selera pelukis garis pilihan raya. Tetapi mungkin ada cakap, kalau kita tak lukis itu macam mana nak guna ni? Okey, ada satu cara yang lebih adil untuk menentukan kawasan pilihan raya, iaitu multi-member constituency election, iaitu yang mana satu kawasan pilihan raya mempunyai pelbagai calon, bukan satu. Biasanya mungkin boleh 2 ataupun 3, 4, jarang-jarang, sikit-sikit 4, biasanya 2 lah. Kalau ada calon 3 ke atas, maka akan berlaku pilihan raya. Kalau 2, menanglah dua-dua. Dan daripada 2 calon ni, tak semestinya dua-dua ni kena calon daripada parti yang sama. Sebab orang boleh pilih, mungkin calon ni daripada parti A dan yang satu lagi daripada parti, katalah parti U. Jadi parti A dan parti U ada 2 calon yang menang, maka dua-dua akan pergi ke parlimen. Cara ni lebih adil sebab kawasan persepadanan akan ikut daerah dan juga bandar. Jadi tak adalah keliru tinggal dalam bandar yang sama tapi undi kawasan parlimen lain-lain. Selain daripada menjamin taburan undi yang lebih adil, sebab mungkin kawasan yang ramai penduduk akan dapat ada lebih banyak kerusi berbanding kawasan luar bandar mungkin hanya ada 2 ataupun 3. Selain daripada itu, sekiranya ada berlaku macam contoh kekosongan, contohnya macam ada orang yang macam ada wakil rakyat yang nak sakit, nak pergi buat rawatan di Jerman, ataupun ada wakil rakyat yang mungkin meninggal dunia dan kursi itu kosong, maka isu konstituensi yang multi-member ni, kalau ada kursi kosong, mungkin isu ini boleh sebab pergi buat rawatan ataupun ada kes mahkamah, jadi tak boleh nak berkhidmat kat kawasan sendiri. Jadi seorang ni akan cover. Walaupun parti lain mungkin ialah berkhidmat untuk rakyat, kata untuk rakyat, bukan berkhidmat. Kalau kata berkhidmat untuk parti mungkin cerita dia lah. Kalau kata berkhidmat untuk rakyat, ya betul, parti ni tapi berkhidmat untuk penduduk kawasan yang sama. Itulah indahnya demokrasi itu. Tetapi dalam close list sebenarnya tak ada juga, sebab orang hanya boleh pilih parti tapi tak boleh pilih calon yang disukai. Yang mana hanya undi parti je walaupun ada multi member. Ini pun tak berapa macam okey sangat. Sistem ni diamalkan di Turki, yang mana isu gerrymandering tidak wujud. Satu provinsi adalah satu kawasan parlimen. Contohnya Istanbul pun pecah 3, dan pecah 3 tu faham, Kota Lama Asia, Kota Baru Eropah. Jadi semua faham. Jadi kalau tinggal dekat dengan, katalah jadi kalau katalah tinggal dekat dengan Hagia Sophia ataupun Masjid Basri Biru, jadi tahu kawasan tu adalah kawasan bandar lama. Semua orang tahu. Istanbul pecah kawasan parlimen 3 je. Tak ada isu macam gerrymandering sebab garisan tak berubah. Semua orang tahu kat mana Kota Lama, kat mana Kota Baru, kat mana belah Asia, macam seberang selat. Jadi isu gerrymandering tak wujud walaupun kena undi parti. Dan begitulah
Dan juga di Singapura mengamalkan multi-member close list, maknanya hanya boleh undi parti tapi tak boleh calon. Sebab itu di dalam pilihan raya Singapura, satu kawasan parlimen boleh ada sampai 2, 3, 4, 5, malah ada 6 kerusi yang boleh diisi. Dan kebiasaannya ada menurut undang-undang pilihan raya Singapura, ada setengah kerusi yang perlu diisi oleh orang Melayu dan juga orang India. Ia wajib sebab perlu ada perwakilan di dalam etnik-etnik lain. Oleh itu, persempadanan semula ataupun gerrymandering adalah satu proses untuk memenangkan parti anda untuk menang walaupun tidak mendapat majoriti lebih 50%. Maknanya walaupun dapat ciput pun, rendah sikit daripada undi-undi pun boleh menang dengan cara lukis-lukis ni dan urusan dia. Sebab itulah negara-negara yang mengamalkan gerrymander ni kebiasaannya punya sistem demokrasi yang agak goyah sikit, sebab sistem yang boleh dimanipulasi. Sebab sempadan pilihan raya orang tak nampak, tapi atau sempadan negeri daerah semua orang boleh tahu sebab dia papan dia tulis sempadan negeri bla bla bla. Oleh itu, dah demikian, gerrymandering adalah satu proses yang tidak begitu baik untuk demokrasi. Okey, dan mungkin pada masa akan mungkin perubahan dalam pilihan raya, maka perlunya ada lebih pada 2 calon. Ada pilihan lah dalam kita perlu ada pilihan dalam hidup. Kalau harga yang mahal boleh makan, tak semua mahal